Assalamualaikum, selamat pagi semua. Hari ini saya akan memfokuskan berkenaan ataupun menceritakan tentang server peripheral. Okay. Server peripheral bermaksud persisian. Okay. Kalau kita sebut peripheral, dia adalah persisian, ataupun kita panggil dalam bahasa istilahnya adalah mana-mana peralatan ataupun peranti yang menjadi sokongan kepada fungsi utama server tu. Okay, kita pergi kepada server peripheral lah. Kita sebut peripheral, kita tak sebut persisian, sisi di sebelah, okay? Tak sebut persisian sebab kita nak berlakunya kekeliruan di antara persisian dan perisian, okay? Peripheral dan software. So kita tak nak berlaku kekeliruan sebab kita dah menggunakan perkataan perisian, okay? Dan persisian pun bunyi seakan-akan sama kan. Jadi kita menggunakan juga term ataupun terma peripherals, okay? Kita menggunakan perkataan peripherals. Okay. Apakah yang dimaksudkan peripheral? Macam saya cakap tadi, ia adalah mana-mana peranti ataupun peralatan sokongan yang membantu melengkapkan sistem server itu berfungsi dalam rangkaian. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan peripheral? Dekat sini saya buat garis panduan, ada 4 lah. Okay. Ada 4. Bukan saya buat lah. Okay. Berpandukan kepada 4 garis panduan ni. Okey, saya buat penjelasan, maksudnya saya buat penjelasan berdasarkan 4 lah. Yang pertama adalah server itu sendiri, spesifikasinya lah. Apa yang ada dalam server itu. Apa yang ada dalam server maksudnya komponen-komponen di segi CPU dia semua tu, berapa spek dia lah. Spesifikasi ni maksudnya kelajuan dia, kapasiti dia. Itu kita panggil salah satu juga server peripheral yang wujud. Okey. Kemudian KVM, okey, keyboard, VGA dan mouse. Okey. Yang dimaksudkan dengan keyboard, VGA dan mouse adalah keyboard, monitor ataupun screen dan juga mouse tertikus. Okey, ini adalah benda yang wajib. Okey, ada server tak ada KVM, tak berfungsi juga server tu. Okey, ada server, ada screen, tak ada keyboard, tak berfungsi juga. Okey. Ada server, ada keyboard, ada mouse, ada screen, tak berfungsi juga. So kita memerlukan persisian peripheral ni untuk melengkapkan satu sistem server itu. Okey. Jadi kena ingat KVM melibatkan 3 perkara, iaitu keyboard, VGA ataupun screen ataupun monitor dan juga mouse. Okey. Yang dimasukkan dengan KVM switch. Okey, satu lagi persisiannya adalah KVM switch. Okey. Kebiasaannya KVM switch ni kita akan gunakan untuk beberapa CPU berhubung kepada satu monitor. Okey, katakanlah saya ada satu server. Okey, saya ada satu server, satu monitor dan saya ada lagi 2 CPU client. 2 CPU client ni saya tak buat asing. Okey, saya sambung kabel CPU ni pergi kepada KVM switch. Okey. Jadi saya boleh kontrol. Penggunaan pertama saya boleh guna server. Penggunaan kedua saya boleh guna CPU 1, CPU 2. Saya boleh switch bila-bila masa pada skrin. Tukar je. Nak pakai CPU 1 ke CPU 2 ke nak pakai server. Okey, saya boleh switch. Sebab saya menggunakan satu skrin. Okey, yang dihubungkan melalui KVM switch. Okey. Biasanya KVM switch ni kita pakai satu untuk berpusat lah. Okey, penggunaan secara berpusat dalam kawasan-kawasan kecil. Antara 3 hingga 5 CPU yang kita tak pakai besar-besar. Tapi ada juga yang kita buat memang untuk besar. Okay? Biasanya kalau kita buat macam tu, kita tak nak internet kita ataupun semua data-data kita ni berhubung dengan luar sangat lah. Ataupun kita nak menggunakan satu sumber sahaja. Satu pintu, satu server, satu access point yang menghubungkan semua CPU-CPU yang ada, klien-klien yang ada. Okay? Itu sebagai salah satu langkah kita kata beberapa faktor, iaitu keselamatan dan juga penjimatan lah. Okey, kemudian kita ada UPS, Uninterruptible Power Supply. Berbeza antara UPS dan AVR. Okey, Automatic Voltage Regulator, AVR, dan juga UPS, Uninterruptible Power Supply, benda yang berbeza. Apa beza dia? Dalam UPS ada AVR dan juga ada battery life. Okey, life saving battery lah, kononnya nak menyelamatkan kerja-kerja kita seandainya berlaku blackout ataupun masalah berkenaan dengan elektrik. AVR hanya mengawal lebihan kuasa elektrik ataupun kita kata overload power, yang tiba-tiba berlakunya kilat, berlakunya strike current, overload current tiba-tiba datang penuh pada kita punya sumber kuasa. So AVR ni bertindak mengawal benda tu lah. Dia menapis lebihan kuasa tu.
Okey. Banyak situasi, okey, banyak situasi. Antaranya AVR tu berjaya menapis kuasa. Ada masa AVR tu sendiri yang meletup dulu. Okey, meletup dulu. Okey. So dia menyelamatkan kita punya komputer dan PC. Begitu juga dengan UPS. Cuma kelebihan UPS adalah kemampuan UPS tu adalah untuk menyimpan bekalan tenaga 5 sehingga 10 minit. Okey, sebelum katakanlah kita dah pakai tenaga, dah pakai tiba-tiba boom, blackout. Okey, blackout. So bila blackout, kita perlukan, biasanya lah kalau orang yang pakai bateri dekat laptop tak apalah, tak ada masalah. Okey, ini yang jenis yang laptop dia tak pakai bateri sebab nak jaga bateri, dia cucuk direct dengan power supply, ataupun PC kamu, okey, komputer kamu yang memang tak ada bateri kan, tak macam laptop kan. Jadi bila kita kata blackout, UPS ni akan menyediakan tenaga contingency untuk kita lah, tenaga tambahan dalam masa 5 hingga 10 minit untuk kita siapkan kerja-kerja ataupun kita save kerja-kerja yang kita kata sisa-sisa yang kita sempat selamatkan lah. Okay, let's say kalau tengah render movie ke, tengah render kartun animasi ke yang berjam-jam tu, minta maaf lah, tak dapat selamatkan lah. Okay, itu confirm ya. Kalau kena blackout, minta maaf lah. Okay, surrender yang tu kan. Tapi kalau macam kerja-kerja setakat Word, Excel, kerja-kerja yang simple-simple yang tidak menggunakan power load yang besar, mungkin boleh bertahan 5 hingga 10 minit. Tu kita rasa sempat lagi lah untuk kita menyiapkan tugasan-tugasan tertentu. Tapi pada saya, contingency time yang kita ambil bila berlakunya situasi-situasi macam ni adalah lebih baik kita bersedia dalam tempoh 5 minit hingga 7 minit je lah. So jangan mengharapkan 10 minit tu, okay? Kita mengharapkan, kita expect less, okay? Kita menjangkakan kurang sebab kita tak tahu teknikal issue. Kadang-kadang UPS tu mungkin dah lama, so dia hanya mampu bertahan 3 minit. Ada UPS yang mampu bertahan 5 minit. Ada yang UPS yang kadang-kadang mampu bertahan sehingga 15 hingga 20 minit. Itu tergantung kepada kemampuan UPS tu dan juga kapasiti penggunaan kita lah. Okay? Jadi kat sini saya tak boleh bagi jaminan yang dia mengatakan bahawa 5 hingga 10 minit confirm. Oh no, tak. Okay? Dia bergantung kepada kita punya kapasiti pekerjaan yang kita tengah buat tu lah. Kan, kalau kita menggunakan internet, kita menggunakan sebahagian perkara-perkara yang workload dia besar, dia akan cepatlah habis. Mungkin tak sampai 5 minit, mungkin 2 minit, mungkin 1 minit, mungkin 3 minit, kita tak tahu kan. Okay, so itulah dia 4 perkara bila kita sebut tentang server peripheral. Common thing yang pertama sekali adalah dia punya specification dia lah. Okay, kemudian kita akan ada KVM, okay, keyboard, monitor, mouse. Dan kita akan ada KVM switch. Itu andai diperlukan lah. Okay. Kemudian kita akan ada juga uninterruptible power supply. Ada juga peripheral yang lain kita boleh katakan seperti macam printer, projector, itu juga dikira. Okay, speaker wifi semua, speaker hi-fi semua, itu memang boleh dikira jugalah sebagai peripheral. Cuma dekat sini kita ambil peripheral yang kebiasaan ada pada server. Okay, jaranglah orang letak dekat server tu speaker, jarang orang letak dekat server tu printer, jarang. Okay, jarang. Sebab keperluan peripheral tu merujuk kepada keperluan kerja server tu juga. Okay, biasanya server ni kita akan jadikan sebagai satu pusat, dan more kepada pusat data, bukan pusat untuk buat kerja-kerja macam projecting video image ataupun printing something. Sebab sekarang ni pun kita dah ada printer yang kita boleh pakai network tanpa memerlukan server. Okay, yang kita boleh buat direct terus dengan rangkaian kita punya rangkaian wifi ataupun network kita. So ingat, server peripheral 4 perkara yang utama adalah server, iaitu specification dia, yang kedua adalah KVM, ketiga KVM switch, dan keempat adalah UPS. So setakat itu daripada saya. Salam Maju Jaya.